Ini kita Fathul Mu'in, muka surat 224. 224 petok yang kedua daripada atas. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa ja'lu musabbihataihi, wa ja'lu musabbihataihi, musabbihataihi, dia je warna di baris warna tu, masbihatahi dah, dia musabbihataihi. Wa ja'lu musabbihataihi bisimakhaihi fil adhani dunal iqamati li'annahu ajma'u lis-sawti. Qala syaikhuna in arada rafa'as sawti, sunnah meletakkan dua jari telunjuk tangan pada masing-masing lubang telinga. Sima khaihi, dua daun telinga. Sima khaihi, dua daun telinga. Musabbihataihi, dua telunjuk baginya bagi seseorang muazzin. Seseorang muazzin, maknanya sunat meletakkan dua jari telunjuk pada sima khaihi, dua daun telinga. Bila ni? Dikala berazan, dikala kita bang. Tidak, mana tidak disunatkan letak dua jari telunjuk ketika dikala iqamah. Ini sambungan yang disunatkan, yang disunatkan ketika azan dan iqamah. Yang terdahulunya sunat kalau sembahyang subuh, kita kata dengan as-salatu khairum minan naum. Kemudian sunat tarjih. Sunat tarjih ni di sisi mazhab Syafi'i, di sisi mazhab Maliki. Tidak sunat di sisi mazhab Hanafi dan Hambali. Yang mana tarjih ni adalah hadis Muslim. Yang mana Abi Mahzurah dia tarjih ketika azan. Yang mana sunat tarjih ni adalah di sisi jumhur ulama, sunat tarjih. Cuma apa tarjihnya? Tarjih asalnya ngulang. Tiba-tiba hak tarjih ni hak sebelum, hak selu tu. Mana ni? Dia seperti tarjih ni hak yang kedua tau, ngulang. Ni yang pertama tu. Tarjih hanya disunatkan ketika dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu saja. Sebelum Allahu Akbar tidak ada tarjih. Sebelum hayya 'alas salah, hayya 'alal falah tidak ada tarjih. Yang ada hanyalah sebelum daripada dua kalimah syahadah, sebagai Nabi ajar kepada Abi Mahzurah tu. Itu jumhur tu. Itu jumhur ulama sunat tarjih mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Yang mana tarjih ni sebelum kita kata asyhadu tu, sebelum kita kata asyhadu tu, kita sebut dah secara perlahan akan kedua-dua syahadah. Akan kedua-dua syahadah. Kenapa ni? Selepas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar selesai, didatangkan dua kalimah syahadah lalu dah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Barulah asyhadu an la ilaha illallah dengan kuat. Dia gitu. Jadi antara Allahu Akbar dengan asyhadu tu lambat sikit lah. Dia bukan kata sebelum asyhadu an la ilaha illallah dia kata dua kali.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Pun dia kata dengan kuat. Lepas tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dia kata asyhadu dengan kuat. Dah. Mana kedua-dua syahadah yang diulangi dua kali tu sebelum daripada asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian tarjih ni disunatkan bunyi sikit lah. Maknanya orang yang ada di sekitar tu dia boleh dengar hak tarjih kita tu, dan mereka sunat jawab dulu tarjih tu. Ni kita duduk dekat, kita dengar. Sekarang ni dengar di speaker. Ada ni dengar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Kita sunat jawab tarjih tu. Hak kuat nanti jawab pula. Kalau kita dengar lah. Tapi kadang-kadang Dr. Bilal ni masa tarjih dibundur sikit. Masa dia azam, dia letak jari di telinga, dia pun dekat dengan speaker. Dia nak tarjih, dia berundur. Tu kadang tak apa jelas ha? Dia berundur. Masa tarjih tu dia berundur. Tak jelas lah. Masa dia azam tu, dia duduk dekat dengan speaker. Ada ni. Kadang-kadang tak dengar. Tapi kita tahu ada tarjih sebab dia lambat sikit. Lepas Allahu Akbar tu, dia berhenti lama sikit barulah asyhadu. Ni ada tarjih. Ada ni. Sunat tarjih 2 kali sebelum daripada 2 kalimah syahadah secara kuat. Dan kalau azan biasa ni, mana orang ada dekat-dekat tu dalam lingkungan 7 orang dengar tarjih tu, mana bunyi jugalah. Sebab dia kalau sebut kata perlahan, tak ada dengar, orang tak dengarnya kata perlahan. Ni sekarang ni perlahan, tapi perlahan pun bukan dengar telinga saja. Orang ada sekitar tu dengar juga tarjih tu, mana bukan perlahan sangat. Dia sebut kata perlahan, sirran, perlahan, dengar telinga saja. Orang di sebelah kita dengar lah, macam kita baca Fatihah dalam saf tu. Orang sebelah kita dengar. Ni tarjih ni dah ni. Kalau kita azan, orang duduk belakang kita 6-7 orang tu boleh dengar tarjih kita tu. Tapi bukan dengar di speaker ni, dengar suara asal ni. Ada ni. Maknanya perlahan tarjih, gegu dengar, kuat azan. Azan kuat. Macam mana kuat azan? Jadi perlahan tarjih tu kau dah rendah sikit lah daripada hak kuat. Macam mana kuat kita baca Fatihah? Tu imam baca Fatihah kuat. Bukan kuat macam azan. Ada ni. Fatihah tu imam kan Fatihah baca kuat kan? Adakah tu imam baca Fatihah kuat macam tu bila? Tak. Perlahannya, perlahan kita makmum dengar telinga saja. Azan ni kuat, sahabat lebih kuat. Hak tarjih perlahan ni rendahlah daripada tu, tapi tidaklah perlahan sebagaimana hanya dengar di telinga saja. Tu hak berkaitan dengan tarjih. Ni nak cerita pula disunatkan ketika azan, tidak disunatkan ketika iqamah memasukkan kedua-dua jari telunjuk ke dalam lubang telinga. Kenapa tu? Sebab itu dapat lebih mengumpulkan suara, mengkuatkan suara. Dalam hal ini guru kita Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, badan kitab kita sebut Syekhuna kena kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, memberi komentar berpandangan bila diingat azan dengan suara yang keras, maka dengan jalan ini. Dia gitu. Sunat letak jari di telinga ni kalau kita nak bang dengan kuat. Kalau kita bang dengan perlahan, sebab kita bang hanya untuk solat kita saja, hanya untuk solat kita saja, bang kita perlahan, tak payahlah hubung di telinga ni jari. Kan kita orang lelaki kan, disunatkan azan untuk solat sendiri, maka tidak disunatkan kuat. Melainkan kalau kita solat kita sendiri tapi duduk di kebun, duduk di jauh daripada orang, untuk sembahyang seorang diri, sunat kuat. Sunat kuat tak bau jari telinga. Adapun kalau kita hanya bang untuk sembahyang kita seorang yang tidak disunatkan kuat, maka tidak disunatkan letak jari ke telinga. Sebab apa? Sebab tak jari telinga ni
untuk azan supaya bang kita, azan kita jadi kuat. Bang kita, azan kita jadi kuat. Yang mana letak jari di telinga ni adalah yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau letak jari di telinga ni satu lagi hikmahnya, kalau orang tu orang pekau, dia tak bunyi azan kita, tapi tengok orang tu berdiri letak jari sini, itu orang tengah bang tu, dia dengar kedak, dia pekak, dia tak dengar, tapi dia boleh tahu. Dia tahu kat mana ni, tu jari pun di telinga, dia tengah bang lah tu, pada ni. Itu antara hikmah dia lah. Tapi letak jari di telinga ni adalah yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila qala wa in ta'azzarat yadun ja'ala al-ukhra aw sabbabatun sunna ja'lu ghairiha min baqiyatil asabi'. Beliau meneruskan, Ibnu Hajar menyatakan bahawa apabila sebelah tangannya berhalangan, sebelah tangan tak ada ke, sebelah tangan dia tu kena nyakit, mati sebelah ke, tangan sebelah tu tak boleh nak akak, maka tangan satu lagi tetap melakukan. Sekarang ni masuk ke jari kedua-dua tangan, tiba-tiba tangan sebelah ni lesu, tak boleh nak akak, maka sebelah je lah. Kalau yang berhalangan itu justeru jari telunjuknya. Tadi kalau tangan. Sekarang ni sunat letak kedua-dua belah. Tiba-tiba tangan sebelah ni uzur. Mati sebelah kita kata. Sebelah sudah lah. Tiba-tiba jari telunjuk dia tu uzur. Tak ada ke macam mana. Maka sunnah dengan jari tangannya selain daripada telunjuk. Letaklah jari mana-mana pun. Letak jari mana-mana pun. Sebab memang ada pandangan letak di telinga bukan jari telunjuk, tetapi ibu jari. Ibu jari ada pandangan. Ni. Tapi hak dalam kitab kita ni dengan jari telunjuk. Dengan jari telunjuk, bukan dengan tapak tangan. Ada Datuk Bilal je ni. Ada dia mana dia tekuk mana? Ni. Dia tekuk gini. Dah ni gini, jari telunjuk je, bukan tapak tangan. Keren ni. Kita tengok dah. Dulu-dululah ni Tok Bilal duduk dalam bilik dia, kita tak nampak dah duduk pasal mana. Kemudian walaupun sekarang spekar kuat dah. Dulu spekar tak ada suara azan dengan suara sebenar. Maka letaklah jari di telinga biar jadi, bila telinga kita tutup jadi suara kita jadi kuat. Sekarang ni tak perlu dah sebab spekar kita ada. Sekalipun tetap sunat letak jari telunjuk ke dalam kedua-dua belah telinga. Sebab ada sekarang ni tutup bilanya, dia azam, gini je tangan. Tangan gini je, tak ada dah gini. Dah tu, tak perlu. Kenapa? Tu spekar kuat dah. Apa perlu lagi kita letak jari telunjuk di telinga? Tak perlu dah, dia kata. Dah, kekalkan hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, letak jari di telinga. Sebab apa? Walaupun kita pakai spekar, tetap kita nak suara yang kuat. Walaupun kita pakai spekar, tetap kita nak supaya suara azan terkuat. Sebab tu Tok Bilal walaupun pakai spekar, kan kita bunyikan suara dia tu kan. Bukan suara biasa tu. Suara dia dengan nada yang keras, dengan nada yang kuat. Padahal spekar ada ni. Spekar dah pun, spekar pula sekarang ni dia punya copong tu, menara tinggi mana. Kadang-kadang lakah kapung pada spekar dia. Lakah kapung. Masjid dekat tak kuat macam hak jauh dah. Masjid dekat spekar duk bawah je.
Orang speaker duk atas. Hak molek pun lok dibeli. Tak. Suara Tok Bilal tu dengan molek. Dia bang suara biasa. Dah. Dia bang dengan suara yang kuat. Suara biasa ni ada ketika iqamah. Ketika azan, walaupun sekarang pakai speaker, kita boleh dengar suaranya suara yang dikeraskan. Suara yang dikeraskan memang sunat seumpama tu. Maka untuk dapat suara yang keras, dia disunatkan letak kedua-dua belah jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga. Sunat seumpama tu. Untuk kuatlah kalau kita azan untuk sembahyang seorang diri, yang disunatkan perlahan, tidak disunatkan letak jari telunjuk ke dalam telinga. Ataupun ketika iqamah pun sama, sebab iqamah tidaklah disunatkan keraskan suara seperti azan. Maka ketika iqamah tidak disunatkan letak kedua belah jari telunjuk ke dalam telinga. Alhamdulillah. Wasunna fihi ma fil azani wal iqamati qiyamun. Azan iqamah sunat berdiri. Berdiri hukumnya sunat. Kalau tanya kita, orang bang ni berdiri wajib ke sunat? Tak jawab sunat tu, jawab wajib orang kali. Mana ni? Kalau tanya kita, Tok Bilal ni, Tok Bilal, dia bang berdiri tu apa hukum? Nak jawab sunat? Tak ngaji tak berani. Sebab apa? Mana pernah tengok Tok Imam Tok Bilal bang dengan duduk? Masuk hati dia pun duduk. Tu Bilal hak uzur tu dia bangun tu. Tak pernah sepanjang hayat kita jumpa Tok Bilal ke tukang komak ke dalam keadaan duduk. Tak pernah jumpa. Kalau tanya kita, bang komak duduk apa hukum? Duduk apa hukum? Salah jawab wajib lalulah. Sebab apa? Tak pernah jumpa pun duduk. Kalau duduk tidak sah tu kena bang semula. Tak, sunat. Sunat saja dia berdiri. Ada ni. Kalau tanya kita tak ngaji nak jawab ke mana? Tapi memanglah kalau tak ngaji tak tahu, jangan duk jawab lah. Jangan duk jawab. Orang bang, orang komak berdiri apa hukum? Saya tak tahulah apa hukum, tapi tak pernah jumpa lagi tu. Bilal tu kan iqamah duduk tak pernah jumpa. Dah iyalah tak pernah jumpa tu wajib ke sebenarnya berdiri tu? Wallahu a'lam. Jangan saya berasa wajib barangkali tu sebab tak ada tu buat duduk Jangan duk barangkali gitu. Hukum jangan. Tapi nak ceritanya nak jawab tu tak boleh kalau tak ngaji, tak reti. Sebab apa? Sebab kalau ada Tok Bilal duduk, boleh tahu hukum. Tak apa Tok Bilal duduk. Duduk diri sunat je. Boleh tahu hukum. Tapi Tok Bilal tak pernahnya. Semuanya berdiri belaka. Ada Tok Bilal. Qamat Tok Bilal, dia pun duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qamat duduk. Lepas tu apa nak bangun? Awak pun nak bangun lagi. Kita sama bangun lah. Kan Tok Bilal, Tok Bilal qamat kan kita nak bangun lagi kan? Kita nak bangun lagi. Dia pun tak bangun juga. Dia pun qamat. Berkali kita tak sah qamat tu berkali. Sunat berdiri ketika azan dan ketika iqamah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.